Okey, tajuk kita hari ini adalah matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey, dia ada 4 benda sini kita belajar. Tentang simpanan, tentang pelaburan, tentang kredit dan tentang hutang. 4 benda. Tapi untuk hari ini kita belajar satu saja dulu, iaitu tentang simpanan dulu. Okey, apakah itu simpanan? Itu yang tahu tu. Apakah itu pelaburan? Okey, so itu yang penting kita belajar. Sebab apa kita belajar benda ni? Kerana benda ni adalah benda yang kita akan bertemui setiap hari dalam kehidupan kita, sama ada daripada sekarang ni sampailah kita dewasa nantilah. Dewasa ni lagilah banyak kita guna. Alright? Okey, apakah itu simpanan pelaburan? Alright. Saya nak bertanya dulu kepada anak-anak semua, seorang dua, okey, tentang apa yang kamu faham tentang simpanan tu. Okey, saya tanya Ryan dulu. Okey, Ryan, ada tak apa yang anda faham tentang simpanan? Bila sebut simpanan, apa yang Ryan faham? Duit lebih yang kita simpan untuk masa depan, kaya guna untuk kecemasan. Okey, alright. Thank you. Alright. Okey, Muaz pula. Apa yang Muaz faham tentang pelaburan? Tentang simpanan? Ataupun Isaac, Sean Isaac, apa yang faham tentang simpanan? Bila sebut simpanan tu, apa yang terbayangkan dalam kepala Sean? Ataupun Jared Gisco. Jared Gisco. Kena bagi pandangan. Virus, kau nak cuba. Kalau soalan tanya, okey, berikan maksud simpanan. Okey, apa yang virus faham tentang maksud simpanan? Ataupun satu lagi yang gunakan nombor akaun ibu dia, Fazilah Ahmad tu. Okey, tak ada ya. Alright, okey, tak apa. Okey, thank you untuk Ryan yang bagi maklumat tadi. Muaz pun juga. Okey. Alright. Okey, simpanan ni betul lah macam siapa tadi Ryan cakap tadi, dia adalah satu bentuk apa tu? Lebihan pendapatan yang kita tidak gunakan, yang kita simpan untuk kegunaan waktu bila? Waktu masa depan atau waktu kecemasan. Okey? Itu maksud simpanan. Kalau kita ada duit, kita kena guna, tak ada lebih, itu kita tak simpan dah. Itu konsep dia. Maksudnya simpanan adalah lebihan wang yang kita miliki, yang kita simpan untuk kegunaan pada masa hadapan ataupun pada waktu kecemasan. Itu secara umumnya. Okey. Simpanan ni, dia ada 3 jenis yang kita kena tahu. Yang pertama sekali lah akaun simpanan. Kita ada bank banyak kat Malaysia ni. Okey, kita sendiri pun ada akaun simpanan. Okey, jadi itu yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, kita ada akaun simpanan tetap. Tapi yang ini kamu tak boleh beli lagi. Kamu tak layak lagi. Sebab apa? Sebab tak cukup umur lagi. Okey, dia ada syarat je lah. Dia syarat dia. Yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa ni pun sama juga. Kamu tak boleh beli lagi. Dan saya sendiri pun mungkin tak boleh beli juga. Sebab ada syarat dia. Ada punya had minimum yang kita kena ada untuk kita ada akaun semasa. Akaun semasa ni adalah akaun cek. Macam orang bayar guna cek tu, guna kertas cek tu tulis tu. Okey, jumlah bayaran tu. Kita pun pergi kat bank, masuk dalam mesin cek tu. Keluarkan duit. Okey, alright. So inilah dia 3 bentuk simpanan yang ada di Malaysia dan juga ada di dunia lah khususnya. Alright. Ada lagi simpanan bentuk lain. Kita simpan bawah bantal, simpanan tabung tu pun simpanan juga. Tapi untuk ini kita belajar tentang simpanan yang bentuk yang inilah yang berrekod ni lah. Okey. Simpanan tetap dan juga simpanan semasa, akaun semasa. Apa beza dia? Apa ciri dia? Okey. Yang pertama sekali, akaun simpanan ni, okey, yang pertama sekali apa dia punya tu? Okey. Pertama sekali lah, akaun simpanan ni dia boleh simpan buka pada bila-bila masa. Okey, ini yang pertama lah. Okey. So yang pertama ciri dia ni ialah dia boleh disimpan pada sebarang amount pada bila-bila masa di bank lah. Itu adalah ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama ialah boleh dibuka, boleh dibuka akaun tu, dibuka pada sebarang amount, pada bila-bila masa lah. Asalkan bank buka, kita boleh pergilah. Pada bila-bila masa.
Ini ciri yang pertama. Okey. Boleh buka akaun bank tu pada ikut kita lah nak buka akaun RM10 ke RM1 ke, tak kisah. Tidak ada had yang kita kena wajib simpan. Okay, kemudian boleh buka pula pada bila-bila masa je. Asalkan bank buka je, kita boleh buat. Kita pergi ke bank, kita cakap nak buka akaun simpanan. Tapi bank kami minta beberapa perkara lah. Salinan IC. Okay, kemudian sekarang ni dia punya syarat lagi, mesti ada salinan, apa kata, bil utility. Sama ada bil air atau bil api. Sebab dia nak tengok betul-betul alamat tu betul lah. Sebab sekarang ni banyak kes scammer kan. Jadi dia nak maklumat tu. Okay, kemudian sekarang ni pun sama juga bank juga ada had minimum lah. Biasanya RM10. Biasanya RM10. Alright. Tapi ada bank letak syarat minimum RM50. Okay. Tapi boleh buka pada bila-bila masa. Okay. Kali pertama je nak buka akaun mesti ada begitulah syarat dia. Lepas tu boleh simpan lah. Nak simpan RM1 boleh, RM2 boleh, tak kisah. Tapi biasanya orang tak buat gitu, sikit sangat kan. Kasi simpan banyak lah, RM50 ke RM30 ke gitulah. Okay, sebab apa? Sebab nak simpan ni guna mesin ATM. Paling kurang bank mesin terima RM10 kan. Dia gitu. So yang pertama ciri dia lah, boleh buka pada sebarang amount, boleh buka ataupun simpan lah. Okay. Boleh buka ataupun simpan pada sebarang amount. Tak kisah berapa duit pun boleh simpan. Tu yang pertama ciri dia. Dan boleh simpan pada bila masa asalkan bank buka lah. Atau bank tutup pun boleh juga. Kita guna mesin. Tu yang pertama. Okay. Yang kedua, apa ciri yang kedua pula? Ialah tadi kita tak boleh buka. Sekarang ni kita boleh keluarkan. Boleh keluarkan. Okay, boleh keluarkan wang tersebut. Wang tersebut. Okay, sama juga. Pada bila-bila masa. Okay, pada bila-bila masa. Okay, pada bila-bila masa. Ini ciri yang kedua. Sama juga. Dan kita boleh keluarkan sama ada di counter bank ataupun guna mesin ATM. Itu dia. Okay. Di counter ataupun di ATM. Mesin ATM lah. Itu yang kedua. Okay. Boleh keluarkan duit. Okay. Boleh keluar duit pada bila-bila masa. Okay. Pada bila-bila masa. Okay. Pada bila masa di kaunter mesin ATM dan juga ikut suka kita nak keluarkan berapa, RM10 ke RM20 tak kisahlah. Alright. Tapi janganlah keluarkan RM5, RM2, malulah kat orang tengok kan. Sikit sangat tu. Okay, alright. Tapi paling kurang RM10 lah. Okay, alright. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, kita akan bila simpan duit dalam bank, kita akan dapat faedah. Maksudnya bonus lah kerajaan bagi. Okay, bank bagi. Alright. So, mendapat dividen. Dividen ataupun kita panggil bonus lah. Yang rendah saja. Sebab apa rendah? Sebab bank tak boleh guna duit kita untuk melabur. Sebab kita akan keluarkan duit sentiasa. Jadi bank pun bagi dividen rendah saja. Biasanya 1%, 2%, 0.5%. Bagi di hujung tahun. Bukan bagi setiap hari, hujung tahun. Contoh katakan kita simpan kita buka bank, buka ke RM1,000 kita buka itu. Okay. Kemudian esok bulan depan kita keluarkan RM50. Bulan satu kita masuk RM80. Kemudian buka keluarkan lagi RM200. Contohnya keluarkan lagi RM40 contohnya. Kemudian masuk lagi, keluar masuk. Ikut suka dia. Jadi kita akan sentiasa keluar masuk, maka bank tak bolehlah bagi bonus yang tinggi. Rugilah dia nanti kan. Sebab apa? Sebab kalau bank bagi bonus yang tinggi nanti kan hujung tahun kita masukkan banyak-banyak. Kita berfikir kita akan dapat banyak duit. Okay, itu sebab dia. Jadi bank akan kira untuk tempoh setahun kita simpan. Bagi kira gitu. Okay, bukan kata bagi setiap bulan lah. Itu yang ketiga. Okay, dapat dividen atau bonus tapi rendah sahaja. Okay, yang keempat kesimpanan ni, dia adalah dijamin oleh kerajaan. Selamatlah. Okay, dijamin oleh kerajaan. Maksudnya selamatlah. Okay, selamat. Okay. Siapa yang cover ni? Bukan kerajaan cover kan. Cover dia, tapi adanya insurans. Okay, ada insurans oleh PIDM namanya. Satu syarikat insurans yang melindungi simpanan kita kat Malaysia ni, namanya adalah PIDM. Saya tak ingat nama panjang dia apa, tapi PIDM lah namanya. Alright? Jadi inilah syarikat yang akan menjamin simpanan kita dalam bank. Kalau bank terbakar ke, bank kena curi ke, bank bankrupt ke, inilah pihak yang akan bayar balik duit kita yang tersimpan dekat dalam bank. Kalau kita ada akaun simpanan.
di bank. Okey tu. Dan yang ketiga, yang kelima adalah kita akan diberikan buku simpanan. Kita akan diberikan buku simpanan. Maksudnya nak berurusan dekat bank, mesti bawa buku tersebut lah. Kena mesti bawa buku tersebut. Okay, bukunya macam-macam color lah. Kalau macam Agrobank, warna merah. Ambank, warna merah juga. BSN, warna biru. Okay, dia bergantung ikut bank lah biasanya. Okay, kalau Maybank, warna kuning. Okay. Kalau CIMB, warna merah juga. Banyak. Okay, banyak color-color lah. Alright. Kalau bank Islam, warna hijau. Juga gitu. Bank Muamalat, warna biru gelap sikit. Okay, kita diberikan buku akaun simpanan. Dalam tu ada rekod kita, nama kita, maklumat kita, okay, hari tarikh bila, bayar berapa, simpan berapa, tarikh bila, keluar berapa, semua ada itu. Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni pun, akaun bank kan ni, bank juga dia tak keluarkan buku sekarang ni. Semua lagi bentuk penyata sahaja. Okay, alright. Tapi tak apa. Inilah dia 5 ciri-ciri yang ada pada akaun simpanan. Yang pertama, boleh buka ataupun simpan pada bila-bila masa. Okay, boleh buka ataupun simpan pada bila-bila masa. Dan boleh simpan ikut suka saja berapa duit pun. Okay, pada bila masa ikut kita senang. Nak simpan berapa duit pun terpulang pada kita. Tidak ada halangan, tidak ada had lah. Kecuali waktu nak mula buka, ada syarat dia. Mungkin RM50, mungkin RM200 gitu. Okay, yang kedua, kita juga boleh keluarkan duit pada bila-bila masa, sama ada di counter bank ataupun di mesin ATM. Okay, alright. Gitu. Ataupun kita buat secara online pun boleh juga. Okay, ATM ataupun online pun boleh juga kan ni. Guna perbankan secara dalam talian. Alright. Maybank online apa semua tu lah. Contoh. Okay, yang ketiga. Kita akan diberikan dividen ataupun bonus. Tetapi rendah sahaja. Biasanya dibayar setiap hujung tahun lah. Okay, kita tak pasal pun. Tiba-tiba ada duit lebih dalam duit kita. Contohlah kita simpan RM1,000. Tak guna. Tiba-tiba hujung tahun juga. Duit kita ada RM1,005 contohnya itu. Ada RM5 dividen tu. Kita tak tahu pun. Sebab apa? Bank takkan bagi. Tahulah kita dapat dividen semua tu. Jadi simpan masukkan terus je. Okay, yang ketiga lah dijamin oleh kerajaan selamat. Kerana apa? Kerana pihak PIDM lah yang akan mengcover sebarang kehilangan atau kerosakan duit kita. Dan yang kelima adalah diberikan akaun simpanan oleh bank sebagai bukti kita simpan duit kat bank itu dan juga adalah rekod keluar masuk di situ. Okey, itu yang pertama tentang akaun simpanan. Okey, sekarang kita tengok pula akaun simpanan tetap. Tadi akaun simpanan. Akaun simpanan. Okey, simpanan sahaja. Okey, right. Itu yang pertama ya, akaun simpanan itu ciri dia. Sekarang kita tengok pula sekarang ni, akaun simpanan juga tapi dia tetap. Okey. Tadi akaun simpanan, sekarang ni ialah akaun simpanan tetap. Ada beza sikit tu. Tadi simpanan kan ada simpanan tetap. Ada perkataan tetap pula. Bila ada tetap pula, maksudnya ciri-ciri dia lebih kurang sama lah macam akaun simpanan. Maksudnya gitu. Okey. Lebih kurang sama ciri dia tetapi ada sedikit perbezaan dia. Okey, boleh nampak beza tetap dengan tak tetap ni. Okey, yang pertama sekali, kalau tadi akaun simpanan, kita boleh simpan pada sebarang amount pada bila masa. Yang ini pun sama juga, boleh buka simpan pada bila masa. Tapi dia syarat lagi ni. Okey, pada amount tertentu. Tu beza dia. Maksudnya ada had dia. Ada had minimum kita simpan. Tadi kata pada sebarang amount. Sekarang ni dah pada amount tertentu. Contohnya RM1,000. Maksudnya syaratnya adalah RM1,000 contohnya gitu. Tadi pada sebarang amount, sekarang ni pada amount tertentu. Ada syarat dia. Kena simpan berapa duit dekat bank. Itu yang pertama ciri dia. Yang kedua, kalau akaun simpanan tadi boleh keluar pada bila masa, tapi yang ini boleh keluar apabila. Ni. Apabila sampai apabila tempoh matang. Tempoh matang. Maksudnya dia ada syarat lah. Simpan selama sebulan sahaja, ataupun 3 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun setahun, 5 tahun. Ikut suka kita lah contohnya. Okay, alright? Alright. Itu maksudnya boleh keluarkan wang tempoh bila ada tempoh matang. Itu ciri yang kedua lah. Okay, ada syarat tempohnya. Contohnya 3 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan, ataupun 6 bulan ataupun 12 bulan. Jadi contohlah, contoh. Selagi tak sampai tempoh 3 bulan, tak boleh keluarkan.
Okey, tak sampai pun 6 bulan tak boleh keluarkan. Itu maksud wang tersebut hanya boleh keluarkan bila sampai tempoh matang. Gitu. Yang ini tadi ni ikut suka kita. Hari ni simpan, petang nak keluarkan. Dah boleh dah. Tapi yang ini hari ni simpan, kena tunggu 3 bulan dulu. Baru boleh keluarkan duit tersebut. Itu beza dia. Yang ketiga, kalau tadi dapat bonus, dapat duit rendah. Yang ini dapat yang tinggi sedikit. Yang tinggi sedikit dari simpanan biasa. Ini beza yang ketiga. Okay. Bonus dia tinggi sikit daripada simpanan biasa. Okay, alright. Nampak beza tak? Yang ni tadi pun keluar bila-bila masa. Simpan bila-bila masa sebarang amount. Dividen rendah. Okay, dividen rendah. Kemudian dijamin oleh kerajaan dan diberikan buku simpanan. Okay, itu ciri kesimpanan. Yang ni pula, untuk simpanan tetap pun sama juga. Dijamin oleh kerajaan juga. Ini sama dengan atas tadi. Sama je. Okey, kalau akaun simpanan diberikan buku simpanan. Tapi untuk yang ini, dia tak beri buku. Dia beri sijil simpanan sebagai bukti. Okey, so bila kita nak keluarkan nanti, kena bawa sijil ni pergi ke bank, tunjukkan, okey, saya nak keluarkan duit ini. Dia kata gitu, contoh gitu. Okey, dapat sijil tu. Bila kita dah keluarkan dah, sijil tu tak boleh pakai dah. Dah habis dah. Kalau kita keluarkan semua. Kalau kita keluarkan sikit lagi, sikit, adalah simpanan lagi. Simpan lagi sijil tu dulu. Itu beza dia. Itu beza simpanan biasa dengan simpanan tetap. Okay, nampak beza ya? Okey. Dan untuk akaun simpanan 2 ni, semua orang boleh beli. Siapa sahaja boleh beli. Janji ada duit nak disimpan lah. Alright? Okey. Seterusnya, tengok pula akaun semasa. Okey, sama jugalah. Dia lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama. Tapi ada sedikit beza dia lah. Okey. Yang pertama sekali. Okey. Sekali. Hanya boleh dibuka. Okey. Bersyarat. Okey. Buka akaun bersyarat. Okay, bersyarat. Di mana bank akan tengok pendapatan kita. Okey. Dan umur kita. Maksudnya bukan semua orang boleh buka akaun ini. Okay, alright. Itu yang pertama kali. Buka akaun bersyarat. Dia tengok pendapatan tahunan kita. Cukup tak cukup? Contoh gitu. Dan juga umur kita. Bawah 18 tahun memang tak boleh lah. Okay, alright. Yang kedua lah pendapatan. Mesti ada had-had dia. Contoh katakan mesti pendapatan tahunan kita adalah mesti melebihi 50,000 contohnya. Tak cukup 50,000, tak boleh buka akaun simpanan. Tetap ni. Semasa ni. Okay, maksud gitu. Adalah had minimum. Okay, ada had minimum. Okay. Ada had minimum tentang umur dan juga pendapatan kita. Okay, ada had minimum lah untuk pendapatan dan juga umur kita. Bukan semua orang boleh buka akaun semasa ni. Okay, yang kedua, kita boleh keluarkan duit. Okay, boleh keluarkan duit. Tak kisah. Okay, kita boleh keluarkan duit, okay, tetapi boleh keluarkan wang, tetapi menggunakan buku cek namanya. Buku cek. Maksudnya kita tak keluarkan duit cash. Okay, kita tulis dalam buku tersebut. Okay, contoh sekejap saya sini, contoh kejap. Okay, nak contoh sikit. Okay, saya nak contoh. Okay, cek. Cek sekejap. Okay, cek. CHEQE. Okay, alright. Contoh, cek. Ni lah. Kita akan dapat bentuk begini. Contoh, Cik Senjuk. Okay, gini. Okay, kita simpan duit. Kita dapat ni. Ini gitu. Kita tak boleh keluarkan duit guna apa? Duit cash bagi. Tak boleh. Dia pakai begini. Kita akan dapat buku cek. Okay, adalah nama bank tersebut. Okay. Kita nak bayar orang. Okay, kita tulis dalam buku tu. Ada maklumat dia. Okay, tarikh kita keluarkan duit tu. Tarikh kita keluarkan duit tu bila.
Okey, kemudian bayar kepada siapa. Okey, bayar kepada siapa. Kemudian berapa ringgit kita nak bayar. Itu benda dia. Dan kita kena pergi ke, dan kita bagi kat orang tu cek tu. Bagi kat orang tu cek, dia pun pergi ke bank. Masuk ke dalam masuk ke dalam mesin ATM tu, mesin cek tu, kemudian esok lusa, duit tu masuk dalam akaun dia. Itu beza, itu cara dia. Alright, kita tak dapat duit cash. Tak bayar duit orang tu, guna cash. Kita gunakan untuk bayar, guna cek. Maksudnya kita bagi kepingan cek tu dan mereka kena pergi ke bank untuk buat bayaran lah. Tu maksud dia. Contoh macam ni ya. Contoh ni. Okey, banyak contoh lah. Kita tengok kat internet tu banyak contoh. Contohnya, mana tadi cek tadi contoh? Tak ada sini ya. Okey, ni contoh. Ni contoh. Okey, nama bank SSBC tu. Okey, SSBC. Okey, contohnya, bayar kepada siapa? A great charitable cause. Okey, kemudian berapa duit bayarnya? £250,000 only. Contoh gitu. Okey, dia ada tarikh. Okey, dia ada nama bank, tarikh, bayar kepada siapa, dan juga berapa nilai bayarnya. Kemudian ada cek, ada tantangan lah. Wajib ada tantangan. Tu benda dia. Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, boleh faham lah? Okey, itu yang pertama lah. Jenis tu. Bukan semua orang boleh guna cek. Okey, seterusnya kita balik semula. Okey, yang ketiga. Kalau akaun simpanan tadi, kita dapat dividen, dapat bonus. Tapi yang ini kita tidak dapat. Okey, kita diberikan buku cek. Buku cek tu lagi. Maksudnya nak bayar, kita boleh diberikan buku cek. Kita bayar, gunalah buku cek tersebut. Tak bayar, guna cash. Okey, yang ketiga, yang keempat pula ialah kita diberikan kemudahan overdraft. Apa maksud overdraft ni? Maksudnya belanja lebih dari pendapatan. Okey. Apa maksud dia ni? Okey. Maksud macam ni, contoh dia. Katakanlah saya ada akaun bank. Okey, saya ada akaun bank, saya buka akaun semasa. Okey. Katakan gaji saya sebulan RM5,000. Tapi bank bagi saya kemudahan boleh berbelanja sehingga maksimum RM10,000. Itu maksud overdraft. Kita boleh belanja lebih. Contoh gitulah. Okey. Kemudian, okey. Seterusnya, jadi bila kita diberikan kemudahan itu, kita tak dapat dividen, tak dapat bonus. Tapi kita dikenakan cas perkhidmatan. Okey, Tuan. Maksudnya kita pula kena bayar balik kat bank tu. Sebab apa kita bayar balik kat bank? Sebab kita kadang-kadang kita belanja lebih. Dan kita pula diberikan kemudahan buku cek. Okey. Yang tadi, kita simpan, kita guna semula duit kita. Jadi tak kena apa-apa cas lah. Tapi yang ini, kita buka akaun bank. Contoh syarat kita. Contoh saya. Okey. Untuk buka akaun bank, katakan, dalam akaun bank saya, mesti syarat dia, mesti ada sekurang-kurang RM500. Contoh gitulah. Saya pun berbelanja. Tapi saya dibenarkan berbelanja sehingga, contohnya, RM5,000. Saya boleh belanja. Okey. Tapi bila saya nak bayar, saya bayar guna buku cek. Bagi cek macam tadi tu. Okey, macam peniaga pun pergi ke bank, masuk mesin ATM, 2-3 hari, masuk dalam akaun dia duit tersebut. Tapi menjadi masalah apa? Okey, katakanlah akaun saya hanya ada RM500 je. Saya berbelanja RM600. Orang tu pergi ke bank, masuk dalam ATM. Okey, esoknya bank call. Hello cik, you punya cek tendang lah. Tendang. Tak boleh dapat duit. Sebab apa? Yang nak diklaim tu lebih dari duit saya ada. So dia pun kena tendang cek tersebut. Jadi pastikanlah kita berbelanja dan juga pastikan juga simpanan kita mempunyai secukupnya untuk bayar hutang kita. Itu dia. Okey, maksudnya gitu lah. Faham lah? Okey, dan bila kita boleh belanja begitu, kita dikenakan cas perkhidmatan oleh bank lah. Okey, tak diberikan faedah tapi kita pula kena bayar cas perkhidmatan. Itu dia. Nampak beza? Faham tak? Akaun semasa ni, contohnya gitu lah. Contoh katakan, saya ada akaun semasa. Dalam akaun bank saya ada RM3,000 contohnya gitu.
Tapi saya dibenarkan berbelanja sampai 5,000. Itu namanya overdraft. Tetapi bila saya berbelanja, saya mesti pastikan saya mampu bayar jumlah tersebut. Maksudnya sampai hujung bulan tu saya mesti ada duit. Okey. Jadi contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Okey, saya ulang sekali. Takut yang keliru kan. Okay, gini. Contohnya gini. Okey. Contoh macam ni. Saya contoh sikit sebagai gambaran tentang buku cek ni. Okey, contohnya katakan contoh gini ya. Kita katakan Azman. Azman nama saya lah. Katakan dalam simpanan, dalam simpanan saya ada sebab ni contoh lah, ni contoh sebagai gambaran je. Alright, contoh sahabat Azman, buka akaun bank dekat katakan Ambank macam gitu. Saya buka kat Ambank. So had minima yang saya kena ada ialah contohnya ialah RM1,000. Tapi saya diberikan had perbelanjaan itu RM3,000 contoh gitu. Ini bermaksud saya walaupun dalam akaun bank saya hanya ada 1,000 saja, tapi saya boleh berbelanja sehingga RM3,000. Gitu. Tapi saya dah buat bayaran, pembelian barang, dibayar, dibayar menggunakan cek. Cek. Contoh katakan, katakan saya beli, saya beli kata TV ni saya beli. Saya beli printer macam ni. Saya beli printer harga RM400. Saya pun tulis buku cek. Tulis dekat cek tu. Tulis pada cek. Pada cek. Katakan gitu. Katakan ini contohnya. Kata cek. Katakan pada 31 Mac 2024. Contoh gitu. Saya juga beli lagi. Contoh lagi. Saya beli lagi. Saya beli pula katakan telefon. Beli telefon. Harganya adalah RM1,500. Contoh RM1,500. Gitu. Ni contoh lah. Macam mana kegunaan buku cek tu. Contoh gitu. Alright. Saya tulis cek. Tulis cek. Tulis pada cek. Pada bayaran pada 31/3. Contoh gitu. 3/2024. Tulis bayaran pada cek. Bayaran pada cek. Jadi penjual tersebut pun pergilah ke bank, isi borang, masukkan ATM, masukkan cek tu dalam mesin ATM, kemudian cukup tempoh, 31 bulan tu cukup tempoh, alright. Alright, so printer dibayar. Sebab apa dibayar? Sebab duit saya ada RM1,000 kan tu. Printer pun buat dibayar. Contoh gini aja, dibayar kat gini. Kata sebab ni tadi sebab 20 bulan 3 lah contoh. So pada 23 bulan, 23 bulan tu, so akaun saya akan dipotong lah. Akaun saya akan dipotong RM400 untuk bayaran printer. Untuk bayar printer. So baki saya tinggal RM600 saja lagi. Kemudian pada 31 bulan 3 tu, cek untuk telefon tu ditendang. Sebab apa tendang? Sebab amount yang ada dalam akaun saya tak cukup. Saya hanya ada RM600 je baki. Sedangkan telefon harga RM1,500. Itu maksud kegunaan cek tu. Pastikan sampai tempoh duit mencukupi untuk bayar benda tu. Contoh gitu. Alright? Katakan macam ni lah contohnya gini. Katakan ni. So katakan begini. Saya tambah duit. Saya tambah duit katakan. Tambah duit RM1,000 lagi. Jadi saya dah ada baki. Baki RM1,600. So saya pun bolehlah bayar telefon tersebut. Tapi saya kena tulis. Tulis cek baharu RM1,500 tu untuk telefon tersebut. Untuk telefon tersebut. Barulah boleh bayar. Yang cek yang pertama tadi dia tak boleh pakai dah sebab dia tendang dah tadi. So tulis cek baru harga untuk telefon tadi. Cek lama tu tak boleh pakai dah. Cek lama tidak boleh dipakai lagi dah.
Okey. Untuk telefon ni, tulis cek baru untuk telefon tu. Okey, tarikh lain jugalah. Tarikh lain jugalah. Contoh katakan sesimpan duit RM1,000 pada, contohnya pada 1/4/2024. Okey, saya pun tulislah akaun cek baru. Okey, untuk telefon, sedia pada bila-bila masa. Contohnya pada, kita katakan 3/4 macam itu. Cek lama yang 2000, yang 31 Ogos, 31 Mac tu, dah tak boleh pakai dah. Okey, sebab dah kena tendang. Okey. Cek lama, okey, cek lama, okey, 31/3 tadi tu tak boleh pakai dah sebab sudah ditendang. Okey, sebab ditendang dah. Nampak kita? Maksud sini lah, walaupun saya hanya ada RM1,000 sahaja, tapi saya dah berbelanja sebanyak RM1,900. RM1,500 untuk beli telefon dan RM400 untuk beli printer. Saya boleh ambil dua-dua tu. Okey, walaupun duit saya ada RM1,000 di dalam akaun bank. Okey, sebab apa? Sebab dia guna ni. Okey. So 20 hari bulan 3, akaun bank saya akan tolak RM400 untuk bayaran printer. Baki tinggal RM600 lagi. So pada hujung bulan, telefon ada kat saya. Tapi bayaran tak sampai ke kedai. Sebab cek ditendang. Kerana amount tak cukup. Okey tu. Jadi apa kata, kena telefon tersebut. Telefon saya, Encik Azman, you punya cek kena tendang lah. Dia kata saya. Oh ya ke? Sorry. Kata tu kan. So saya pun tambah duit lagi kan. Tambah duit lagi RM1, saya pun batalkan cek lama tu. Buka cek baru, okey, tulis baliklah RM1,500. Tarikhnya, okey, saya simpan 1/4, saya tulis tarikh sukat cek tu 3/4. So 3/4 tu dia boleh dapat duit tersebut, dapat semula duit. Alright? Okey, cek tersebut juga hanya boleh dibayar. Cek tersebut juga hanya dibayarlah Ini penting okey. Cek hanya dibayar, hanya boleh diklaim, okey, pada atau selepas tarikh diisukan. Maksudnya sini lah contoh, okey. Contoh, tarikh tersebut diisukan pada 8/8. Contoh gitulah. Jadi kita hanya boleh masukkan cek ni dalam bank pada 8/8 ataupun selepasnya. Kalau bagi sebelum tu, cek akan ditendang juga. Okey, itu maksud gitu. Faham Contoh saya ni lah sama kat macam ni. Okey. Tarikhnya adalah pada 1/9. 2026. Maksudnya sekarang ni kalau kita masukkan duit dalam akaun bank memang kena tendang. Sebab cek itu hanya boleh digunakan pada tahun 2026 nanti. Faham maksud saya? Jadi kita boleh tulis bila masa je. That's why lah orang ramai guna cek ni, dia suka menipu. Beli barang, tulis tarikh, okay, beli barang hari, contoh kita hari ni, contoh hari ni. Okay, pergi ke kedai elektrik contohnya, beli TV je lah. Harga RM3,000. Kita pun tulis cek. Tarikh kita tulis tu 1/1/2030. Contoh gitu. Kita bagi dekat kedai tersebut. Oh dia pun cuma kata thank you bos. Tak tengok pun tarikh kan. Kita bagi selamat kita kan. Dia pun semangat pergi ke bank, masukkan cek dalam mesin, bank call. Hello kedai. Hello bos. You cek tendang lah kata. Kenapa tendang? You punya cek tarikh 1/1/2030. Sekarang baru 2024. Tak boleh pakai lagi. Gitu. Dah berlaku satu penipuan. Alright? Itu pentingnya cek ni. Dan cek juga hanya laku. Cek hanya laku bagi tempoh maksima 6 bulan sahaja. Okey? 6 bulan sahaja. 6 ke 3? 3 kot. 3 ke 6 bulan saja. Gitu. Macam bila kita dapat cek, kita mesti kena cepat-cepat clearkan kat bank. Lebih 6 bulan, lebih 3 bulan, contoh gitu, ikut cek tu lah. Okey, kalau kata 3 bulan lah, kalau kata 6 lah. Okey, kata cek tu kata 3 bulan saja. So, sampai bulan keempat, kita tak clearkan cek tu lagi, maka duit itu akan habis begitu sajalah. Balik semula pada pemilik akaun tadi. Okey, contoh kata macam ni, kes macam ni Okey, saya keluarkan cek RM1,500 untuk telefon ni. Tarikhnya adalah 3/4/2024. Okey, sampai 4/5, 3/5 dia tak cashkan lagi. 3/6 tak cashkan lagi. 7/6 dia tak cashkan lagi. 8 hari bulan 6 2024 cek tersebut dah tak boleh pakai dah. Sebab orang tak cashkan
tempoh 3 bulan. Maka duit itu masuk balik ke dalam akaun bank saya. Okay, lepas tu kalau saya nak claim, tak boleh. Kita boleh lawan balik. Kenapa you tak cashkan cek tu awal? Salah dia lah kan. So kita pun boleh buat begitu. Contohlah gitu. Alright. So bermain dengan cek ni berhati-hati ya. Bila terima cek, pastikan kita cek dulu. Tarikhnya bila. Tarikhnya bila dan berapa lamakah bayaran yang dia akan cek tu boleh digunakan. 3 bulan ke 2 bulan ke itulah cek itu. Alright. So ini contoh. Okey, inilah dia 3 bentuk simpanan yang ada di dalam dunia kita pada hari inilah. Alright. Yang pertama akaun simpanan, yang kedua simpanan tetap, yang ketiga akaun semasa. Alright. So awak kena faham tentang ciri-ciri kerana berpotensi diuji dalam ujian-ujian kita lah. Ujian UASA ke, ujian pertengahan tahun ke, akhir tahun ke. Inilah. Dan soalan bentuk gini juga pernah diuji dalam SPM juga. Dia tanya tentang apakah ciri-ciri bagi sebuah akaun simpanan tetap. Di tajuk ini penting dan dibawa sampai ke tingkatan 5 SPM. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan simpanan. Okey. Seterusnya yang kedua, apa pula pelaburan? Apa pula pelaburan? Tadi simpan. Kan labur pula. Okey. Apa pula pelaburan? Okey, pelaburan. Pelaburan ni pun dia berbentuk simpanan juga. Okey, tapi apa beza dengan simpanan? Okey, beza dia ialah yang paling utama sekali ialah simpanan kita memang hanya simpan di bank semata-mata. Okey? Tu. Okey, simpanan versus pelaburan. Apa beza dia? Okey. Inilah dia beza simpan dengan labur. Okey, yang pertama sekali ialah simpanan ni hanya di bank sahaja. Tapi pelaburan sama ada di bank atau di mana-mana institusi. Ataupun syarikat lah. Gitu. Yang kedua simpanan ni juga, simpanan juga dia punya faedah tinggi, faedah rendah. Tapi pelaburan faedah ataupun kita bagi dividen lah. Faedah kita bagi dividen. Dividen tinggi. Simpanan dijamin oleh kerajaan. Tetapi pelaburan ada yang tidak dijamin oleh kerajaan. Ada yang tidak dijamin oleh kerajaan. Maksudnya kalau rugi-rugi teruslah. Itu beza dia. Alright. Ini antara perbezaan lah antara simpan dengan labur. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Itu labur. Alright. Ini labur. Ada beza dia lah. Awak nak untung tinggi, melaburlah. Nak untung rendah, simpanlah. Tapi silap melabur, kita lebur. Tu. Pelaburan ada 4 jenis. 3 jenis. Alright. Pelaburan ada 3 jenis. Yang pertama adalah amanah saham. Ni dia. Pertama namanya adalah amanah saham. Amanah saham ni dikeluarkan oleh bank dan dijamin oleh kerajaan. Contohnya ASB, Amanah Saham 2020, Amanah Saham Gemilang, Amanah Saham Adam. Mungkin awak pernah dengar lah. Pernah dengar Adam.
Okey, Adam ni untuk akaun saya tak ingat apa nama akaun di apa nama dia saya tak ingat lah. Okey, panjang dia tu. Malaysia belakang tu lah. Yang mana anak waktu tu diumum dalam bajet. Okey, waktu tu zaman Najib. Okey, zaman Najib umum. Mana-mana ke zaman Najib ke waktu tu? Tak ingat lah. Sorry, bukan waktu Najib. 2021. Waktu tu. Zaman Muhyiddin. Okey, zaman Muhyiddin Yassin. Dia umumkan mana-mana ibu-ibu yang melahirkan anak tahun 2021 sila pergi ke bank, buka akaun bank Adam. Jadi anak tersebut akan diberikan bayaran diberikan RM200 automatik akaun bank dia. Waktu itulah Amal Saham Adam. Okey, alright, contoh. Yang glamour kali ASB lah, Amal Saham Bumi Putra. Okey, simpan baru tu. Amal Saham Wawasan 2020. Okey, Amal Saham Gemilang. Dia banyak nama lah. Tapi yang penting lah dikeluarkan oleh bank. Okey, amanah saham ni dikeluarkan oleh bank. Okey, alright. Dan dijamin oleh kerajaan. Yang kedua ialah saham. Tadi amanah saham. Sekarang saham pula. Saham. Kita beli saham. Okey, saham pula ditawarkan ataupun dikeluarkan oleh syarikat-syarikat swasta lah. Contoh macam Petronas. Contoh macam Petronas. Contoh Petronas. Okay. TNB. Contohnya gitulah. Okay. TV3 pun. Start sikit lah. Okay. Petronas, TNB. Apa lagi lah. Apa-apalah syarikat-syarikat lah. Okay. Ini dikeluarkan oleh syarikat ataupun kilang-kilang lah. Contoh. Kilang-kilang. Maksudnya macam ni. Katakan Petronas, dia nak buat pelaburan, nak buat perniagaan di, contoh kita katakan di luar negara. Contoh katakan nak buat pelaburan di, katakan Afrika. Dia perlukan modal sebanyak 500 juta ringgit. Okey, besar tu nilai dia. Takkan nak keluarkan duit dia kan? Tak boleh. Tak mampu lah kadang-kadang, tak mampu kadang dia. So apa dia buat? Dia pun buat iklan dekat surat khabar, dekat TV. Okay, penawaran saham. Okay, saham pemilikan Petronas berharga RM RM1 seunit. Dia pun buat tu. So kita pun beli. Beli saham. Okay, contoh saya beli saham RM10,000. So saya pun dah bagi kat Petronas RM10,000. Saya pun ada saham, ada saham dalam syarikat Petronas tersebut. Okay, alright. Itu maksud gitu. Kita nak kilang tersebut nak buat program, nak buat aktiviti perniagaan, tapi duitnya datang daripada orang lain. Orang yang beli saham tu. Itu benda dia. Okay, alright. Contoh gitulah. Contoh gitu. Okay, alright. Tengok contoh. Okay, contoh. Contoh. Okay, terbitan saham baru. Saya nak contoh. Okay, contoh. Okay, contoh. Okay, contoh. Okay, contoh macam HE Group ni. Alright. Ini surat khabar lah. Okay. Syarikat HE. IPO, okay. HE Group. Okay, alright. Dia menawarkan saham sebanyak sekian lah. Okay, contoh. Alright. Dia perlukan duit, katakan banyak ni, dia pun jual saham. Saham dia sebanyak 20 juta, contoh gitulah. Alright. Contoh. Ataupun contoh lagi. Okay, contoh. Ya. Terbitan, contohnya saham Felda. FGB. Okay, contoh gini. SGB. Felda Global Venture. Okay. Ini contoh zaman dululah. Zaman hari tu saham ni. Okay. Contoh Felda. Dia nak buat bisnes. Okay. Dia buat bisnes. Dia tak ada duit. Contohnya dia tak ada duit. Tapi dia nak perlukan duit untuk buat bisnes. Dia pun keluarkan saham. Contoh gitu. Okay. So dia keluarkan saham. Macam syarikat SGB ni. Dia perlukan duit. Dia pun keluarkan saham. Dan Felda pun beli saham tersebut. Sebanyak 5.15 juta. Contoh gitu. Alright. So di mana dia beli dengan harga satu saham tu harga RM1.29.
Contoh gitu. Okay. Jadi, Felda ni, dia pun menjadi antara pemilik kepada FGV ni. Faham tak maksud saya? Okay, sebagai contoh gini sebagai contoh gini. Bagi nampak faham sikit. Okay. Okay. Contoh sebagai contoh lagi begini. Okay, contoh. Supaya nampak lebih jelas segini. Okay, katakan saya buat saham. Okay. Syarikat, contoh nama syarikat. Okay. Nama syarikat, contoh nama syarikat. Okay, nama syarikat. Saya faham betul. Okay. Nama syarikat, contohkan. Okay. Azman Engineering. Contoh Azman Engineering. Sendirian Berhad, contoh gitu. Engineering, Sendirian Berhad. Okay. Katakan saya, projek saya lah nak buat, okay, nak bina jambatan. Harga 2 juta. Contoh gitu. Okay, harga 2 juta. RM 2 juta. Okay. Sedangkan katakanlah duit saya, katakan syarikat ada duit, contohnya syarikat ada duit, contohnya RM 1 juta saja. Tapi saya buat projek sebanyak 2 juta. Jadi saya pun perlukan lagi 2 juta. Saya perlukan lagi 1 juta lagi. Jadi saya perlukan lagi 1 juta. Okay, saya perlukan lagi 1 juta. So, saya buat macam mana? Okay, saya buat macam mana? Kita kan pinjam kat bank kan? Kena bayar pula kan? Jadi saya pun keluarkan satu iklan. Saya pun keluarkan satu. Okay. Saya keluarkan satu iklan kat TV ke, kat surat khabar ke, iklan. Okay. Penawaran saham. Okay, saham sebanyak 500,000 unit. Gitu contoh. 500,000 unit pada harga RM2 sesaham. Gitu. Jadi, kalau 500,000 unit, okay, kalau 500,000 unit, saya keluarkan saham tersebut, okay, 500,000 unit. Okay, saham 500,000. Satu saham harganya RM2. Bila darab, dapatlah 1 juta. Boleh ke apa? Tapi siapa yang beli ni? Katakanlah, okay, katakanlah Isaac, okay, beli saham saya. Beli saham saya sebanyak, contohnya, 100,000 unit. Contoh itu. Dia beli 100,000 unit. So, Isaac bayar kepada saya sebanyak RM200,000. Okey, contoh. Katakan pula lagi nama, siapa tidak ingat nama. Okey. Katakan pula lagi. Okey, katakan lagi Firuz. Contoh Firuz. Okey. Firuz beli saham saya. Okey. Beli 5,000 unit sahaja. So, dia pun bayar RM10,000. Okey, bayar RM10,000. Gitu cara saya dapat duit. Okey, saya buka saham. Okey, kemudian katakan lagi. Okey, katakan lagi. Siapa lagi? Muaz. Okey, Muaz. Okey, Muaz, okey, beli, okey, Zisco beli, contohnya. Okey, contoh lagi. Kemudian siapa lagi? 24, Ryan beli, okey, saham contohnya. Okey, lagi 245. Masukkan semua nama lah, senang. Muaz, Zisco, okey. Sudah. Okey, saya guna nama Fazidah saya. Nama Fazidah. Contoh, saya guna nama Fazidah. Okey, katakan. Okey, Fazidah beli, katakan 20,000 unit saham. Okey, katakan gitu. Okey, Ryan beli, katakan 250,000 saham. Okey, Zisco beli, katakan 100,000, 100, 200, okey, 100,000 saham. Contoh gitu. Okey, kemudian Muaz beli, saya tolak dulu baki dia tu. Okey, so 500,000 saham dah dibeli oleh Isaac 100,000. Okey, dah dibayar oleh Firuz 5,000 contohnya. Okey, kemudian Zisco beli 100,000 unit juga. Contoh. Kemudian Ryan beli 250,000. Okey, Ryan ni mungkin individu, mungkin syarikat, tak kisah siapa pun. Siapa-siapa dia boleh beli. Okey, dan Fazilah beli 20,000 contohnya gitu. Okey, baki tu dibeli oleh Muaz RM25,000. 25,000 saham. Okey, saham. Okey, ini beli saham ya. Okey, beli saham banyak ni. Lepas tu kena bayar lah. Okey, ini kena bayar RM50,000. Okey, ini dia kena bayar RM200,000. Contoh gitu. Okey, RM200,000. Okey, lepas tu Ryan kena bayar RM500,000. Okey, lepas tu Fazidah kena bayar RM40,000. Okey, contoh gitu. Jadi,
1 juta saya sendiri. Okey. Saya perlukan 2 juta. Okey. Jadi syarikat cover lah. Ini syarikat sendiri lah. Okey, Azman ni lah. Syarikat tu. Okey. Syarikat Razman tu, okey, Azman tu, dia bayar, dia ada duit 1 juta lah. 1 juta. Okey. Dia 1 juta. Okey. So saya adalah pemegang saham. Ada 50% saham. Maksudnya projek tu saya adalah bos 50%. Isaac pula ada 200,000. Maksudnya Isaac ada saham sebanyak berapa? Okey. Jadi 200,000 tu, okey, 200,000 per dengan 1 juta. Okey, per dengan 1 juta. 2 juta. Okay, jadi Isaac ada saham 10% dalam syarikat tu. Maksudnya kat sini lah, okey, syarikat Azman tu, syarikat saya tu, okey, Isaac, Firuz, Muaz, Zisco, Ryan, Faizal, semuanya adalah pemilik jambatan itu. Sebab masing-masing ada bayar, ada buat bayaran. Okey, tapi yang bina kilang, yang bina jambatan tu syarikat saya. Tapi Isaac, Firuz, Muaz semua ni adalah member saya lah, rakan perniagaan saya lah. Sebab masing-masing ada saham di situ. Okay, tapi jambatan itu saya punya. Tapi bajet itu datang ni. So bila jambatan dah siap nanti, orang pun lalu dalam, kita kenakan tol saja, kita kena tol, dapat hasil kena bayar lah. Bayar pada Isaac 10%, bayar pada Firuz, bayar pada Muaz, bayar pada Zisco, bayar pada Ryan. Macam tu lah kena bayar. Ikut peratusan tu. Alright. Okay, contoh untuk Ryan saya kena bayar nanti, kalau dapat untung, saya kena bayar pada dia 12.5%. 12.5%. Itu maksud saham. Katakanlah tiba-tiba jambatan tu terbengkalai. Contohlah, contoh. Katakan tiba-tiba jambatan tu terbengkalai. Okay, jambatan terbengkalai. Katakan. Apa jadi? Maka Isaac, Firuz, Muaz, Zisco, Ryan, Fazil, hilanglah duit tu semua. Leburlah semua. Okay? Leburlah pelaburan tu. Itu maksud pelaburan. Maksudnya saya takkan bayar apa-apa kepada 6 orang ni. Okay? Saya takkan bayar apa-apa. Maksudnya kalau jambatan tak menjadi, leburlah kita. Saya pun lebur 1 juta juga. Okay? Jadi Firuz pun lebur 10,000 juga. Ryan lebur banyak tu juga. Itu beza dia. Tapi kalau dikeluarkan oleh bank, berlaku apa-apa, insurans akan bayar semua ni. Cover balik. Itu beza dia antara saham dengan amanah saham. Nampak beza dia? Okay. Untuk saham ni dikeluarkan oleh syarikat. Ataupun orang swasta lah. Okay. Yang mana kita yang membeli ni, kita juga adalah pemilik kepada benda tu. Okay. Keluar maksudnya kita. Okay. Kita yang membeli ni, kita adalah pemilik kepada projek tu juga. Itu maksud dia. Okey, ini kita faham konsep tu. Okey, kita adalah pemilik juga, pemilik bersamalah jambatan tu. Tu maksud dia. Sebab apa? Sebab kita ada duit dalam tu. Kita melabur duit dalam tu. Jadi kita ada hak juga untuk tahulah tentang progres binaan jabatan tersebut apa semua tu sebagainya. Okey, faham maksud itu? Okey, right? Itu kena faham. Okey, selesai. Okey, satu lagi ialah hartanah. Okey, ni adalah pelaburan ketiga itu, pelaburan hartanah. Okey, apa pula itu hartanah? Hartanah ni adalah jap ya. Okey, hartanah. Saya tadi adalah hartanah. Hartanah ni ialah kita membeli, kita melabur dalam sektor hartanah lah. Okey, pelaburan ke atas pemilikan hartanah. Ya, contohnya macam rumah, kilang, okey, ataupun
tanah. Okey, itu dia. Maksudnya contoh kita beli tanah. Kita beli tanah, kemudian kita sewakan. Gitu-gitu. Kita pun dapat hasil sewaan. Setiap tahun orang akan bayar kita. Kita ada rumah, kita sewakan. Setiap bulan dapat duit sewa. Itu maksud pelaburan hartanah. Okey, rumah disewakan, kilang disewakan, tanah disewakan. Itu maksud hartanah. Ataupun kita jual sendiri. Beli rumah tu harga 10,000, 100,000, jual balik harga 200,000. Untung 100,000. Beli tanah harga 50,000, kemudian jual balik 80,000. Untung 50,000. Itu maksud pelaburan bentuk hartanah. Okay, alright. So inilah dia 3 jenis pelaburan yang ada dalam sistem ekonomi kita. Yang pertama amanah saham dikeluarkan oleh bank. Yang kedua ialah saham dikeluarkan oleh okay, alright, dikeluarkan oleh syarikat-syarikat. Okay. Yang ketiga adalah hartanah. Kita beli rumah kedai, kita beli kilang, kemudian kita sewakan balik ataupun kita jual semula. Dapat hasil. Contoh gitu. Okay, alright. Tentang konsep saham ni, apa beza dengan amanah saham ni? Okay. Amanah saham ni, kita simpan dalam bank atau kita tak buat apa dah. Hujung tahun, dapat hasil. Hujung tahun, dapat hasil. Gitu contoh. Alright. Okay, saham ni pula, kadang-kadang kita untung. Kadang-kadang kita rugi. Contoh katakan, okay, kita beli saham Starbucks. Kita beli 100,000, kita beli RM1,000. Okay, syarikat untung gila-gila. Dia pun umumkan pemberian bonus 20%. Kita pun simpan RM1,000 ni dapat RM200. Free dapat RM200 sebab bonus. Tiba-tiba berlaku perang kat Palestin. Orang boykot Starbucks. Untung jatuh teruk. Syarikat pun kata tahun ni tiada bonus. Kita pun tak dapat hasil apa-apa. Tiba-tiba syarikat bankrupt. Duit tersimpan tu lebur begitu saja. Itu maksud saham. Boleh untung dengan tinggi dalam sekelip mata, boleh rugi sekelip mata pun dalam sekelip mata juga. Sangat-sangat berisiko tinggi. Tapi amanah saham ni berlakulah apa saja. Contoh sekarang kan, kita buka akaun ASB, ekonomi kita stabil ke tak stabil ke, tetap dapat hasil. Okey, mungkin tak tinggi lah, mungkin rendah-rendah, mungkin okey. Tapi kalau suasana stabil elok, bank untung banyak, tinggilah bayaran dia. Okey. Okey, sekarang tengok contoh lagi. Okey, ini sebagai catatan lah, sebagai nota lah ni, nota saja. Sebagai nota saja. Okey, saham ni, okey, dia boleh untung atau rugi dalam sekelip mata sahaja. Okey, bergantung kepada prestasi syarikat itu. Prestasi syarikat. Jadi kalau awak nak selamat, belilah amanah saham. Okey, lebih tinggi sikit lah dia faedah banding simpanan biasa, tapi tidak ada risiko sebab dijamin oleh kerajaan. Right? Itu saham lah. Okay, ni saham. Saham, kita beli hari ni RM1,000, mungkin esok dia naik saham tu harganya RM3,000 jadinya. Tiba-tiba kita rasa, wah seronoknya, dah untung RM3,000 macam mana. Okay? Tiba-tiba kita, esoknya syarikat down, terbakar ke apa, saham jatuh, tinggal 50 sen. Contoh gitulah. Jadi kita beli harga RM1,000, esok kita untung RM3,000, lusanya kita rugi. Kita rugi terus, lebur sebenarnya kita. Okay, ini contoh bagi nampak jelas. Contoh. Okay, contoh katakan Januari. Contoh katakan Januari. Okay, Januari katakan Januari beli saham RM RM5,000. Katakan. Okay, katakan April, katakan Februari. Februari. Ini contohlah Februari. Syarikat umum. Okay, umum 20%. Okay, 20% dividen. Contoh 20% dividen. Jadi dapatlah kita, jadi duit kita akan jadi RM, okay, berapa? Okay, RM5,000 yang kita simpan tu, dapat pula faedah 20%, okay, dapat pula faedah 20%, okay, 20%, nanti kita akan baca pengiraan ni ya, 100, kali dengan
RM5,000 tersimpan tadi, duit kita kata jadi RM6,000 sekarang ni. Sebab bank untung, dia untung. Tiba-tiba bulan Mac, okey, rugi RM, okey, katakan rugi RM5,000. Kata syarikat rugi, katakan bulan Mac, katakan syarikat bankrupt, contoh bankrupt. Okey, kita pun lebur RM6,000. Kecuali kalau kita jual balik saham kita awal. Gitu. Contoh okey, contoh satu. Okey, contoh yang kedua. Katakan contoh yang kedua, contoh yang kedua. Ni contoh satu tu bayar ni. Okey. Contoh yang kedua, katakan bulan Januari, okey, beli saham 1,000 unit. Okey, harga RM RM1.50. RM1.50. Kita pun bayarlah sebanyak RM1,500. Okey, katakan. Kemudian bulan Mac, katakan bulan Februari katakan, okey, Februari katakan, okey, dividen umum katakan, katakan 2%, contoh 2% katakan. Kemudian kita pun dapatlah 1,500 tambah dengan 2%, okey, kali dengan 1,500. Okey, kita dah dapat hasil sebanyak, katakan, okey, RM1,500, okey, tambah dengan 0.02 tu kali dengan 1,500. Okey, duit kita dah ada sebanyak 1,530. Untunglah tu. Okey, untung 1,530. Tiba-tiba katakan bulan Mac, harga saham makin menurun. Okey, jatuh kepada RM80 sahaja. Contoh gitu. 80 je tinggal. Kita pun takut rugi, kita pun jual semua saham itu. Okey. Takut rugi, kita pun jual semua saham itu. Kita pun takut rugi, jual saham tersebut. Takut rugi, kita pun jual semua saham. Jadi kita pun dapat berapa duit ya? Okey, jadi dapat RM, kita beli 1,000 unit tadi. Okey, 1,000 unit. Okey, kita jual balik. Syarikat hanya nak beli balik pada harga 80 sen sahaja. Jadi kita hanya dapat sebanyak RM800 sahaja. Okey, RM1,000. Okey, RM1,000. 1,000 saham kali dengan 0.8. Kita hanya dapat RM800 sahaja. Jadi kita sudah rugi sebanyak, RM700 lah. Okey, kita rugi. Asal kita ada duit 1,530, kemudian kita tolak dengan mampu jual RM800 saja, kita dah rugi sebanyak RM730. Itulah je saham. Okey. Bulan ni beli untung. Tiba-tiba bulan depan ni rugi, dah tinggal, kita dah rugilah. Jadi dia boleh jatuh dapat hasil tinggi tu pada bila masa. Bergantung pada prestasi syarikat. Jadi berhati-hati beli saham tu. Pastikan kita beli saham syarikat-syarikat yang kita rasa boleh untung lah. Janganlah beli saham KFC, McD, Pizza, Starbucks. Yang mana yang orang boycott tu. Tahu siapa yang beli saham tu sekarang ni memang sangat-sangat merugikan lah. Nak selamat lagi, belilah emas. Emas sentiasa naik harga. Okey, tu ingatan lah. Okey, emas sentiasa naik harga. Okey, lebih selamat lah. Saham ekonomi dunia jatuh tak jatuh, harga emas tetap akan sentiasa naik. Jika nak selamat, jangan beli saham, belilah emas. Okey. Okey ya. Tadi kita dah belajar tentang 3 jenis 3 jenis pelaburan dan juga 3 jenis simpanan. Okey. Sekarang ada 6 soalan nak tentukan itu jenis apa? Simpan ke labur? Kalau simpan, apa jenis dia? Kalau labur, apa jenis? Okey, contoh. Suhairi menyewa 2 rumahnya pada kadar RM1,500 sebulan. Clue sini ialah tentang dia ada rumah. Dia sewakan rumah dia. Dia ada 2 biji rumah, dia sewakan. So ini berbentuk apa ni? Dia tak simpan duit. Dia ada rumah, dia sewakan. Ini berbentuk pelaburan. Okey.
Dia bentuk pelaburan. Tapi pelaburan jenis apa? Jenis hartanah. Sebab dia ada rumah. Okey, jadi inilah pelaburan jenis hartanah. Gitu. Hartanah. Hartanah. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang yang kedua, B. Liu Ying ada simpan duit dekat bank. Okey, dia clue nampak dah. Dia simpan. Dah tentulah simpanan. Okey, simpanan. Tapi jenis apa? Okey, clue kata dia gunakan untuk pelbagai urusan. Bermaksud dia akan sentiasa keluar masuk duit. Terus tu dia akan sentiasa keluar masuk duit, itu maksudnya. Alright. Yang tadi ada dia rumah, dia sewakan. Okey, jadi dia akan dapat pelaburan jenis hartanah. Okey. Yang ini clue-nya adalah dia simpan duit. Tetapi duit itu sentiasa digunakan untuk pelbagai urusan. Maksudnya dia akan sentiasa keluar masuk duit. Jadi dia beruntuk simpanan tapi akaun simpanan sahaja. Kenapa? Sebab dia kan sentiasa keluar masuk duit. Okey, yang ketiga, clue jelas nampak. Beli saham syarikat PQR. Okey, clue nampak jelas ya. Beli saham. Dah tentulah pelaburan. Okey, tentulah pelaburan. Jenis apa? Jenis saham sahaja. Okey, yang D. Fakrul gembira kerana dapat 2% faedah. Okey, dan 50 sen seunit bonus untuk amanah saham. Clue nampak jelas tu. Amanah saham Bumi Putra. Okey, jelas je nampak. Amanah saham. So dia adalah jenis pelaburan amanah saham. Okey, cari keyword-keyword dia, dapat maklumat. Okey, yang ini pula kata, clue kata dia bayar guna cek. Clue kata nampak cek tu. Okey, guna cek. Okey, bayar guna cek. Jadi automatik dia adalah akaun semasa, dan bila akaun semasa dia bentuk simpanan. Okey, tu. Yang ini pula Suriana, dia simpan RM30 dan dia kata nak simpan duit tu kata untuk digunakan pada masa akan datang. Maksudnya dia takkan keluarkan duit tu. Jadi ini adalah akaun simpanan tetap. Sebab nak guna pada masa akan datang, bukan sekarang. Okey, tu benda dia. Siap. Okey, jadi baca soalan, faham betul-betul soalan tu, cari dia punya keyword dia. Nampak perkataan amanah saham, confirm amanah saham. Nampak saham sahaja, confirm saham. Nampak kata rumah ke kilang ke, confirm hartanah. Kalau simpan duit keluar masuk bila-bila masa, akaun simpanan. Nampak perkataan cek sahaja, akaun semasa. Nampak ada tempoh masa simpan, ada tempoh masa, simpanan tetap. Okay, alright. Okay, seterusnya, dalam simpanan, kita tengok simpanan dulu. Okay. Dalam simpanan dan pelaburan ni, kita adalah pengiraan yang kita kena ingat. Okay, simpanan. Bila kita menyimpan duit dekat bank, adalah kita dibayarkan faedah. Okay. Jadi adalah dua bentuk kiraan faedah. Okay, sama ada faedah mudah. Jadi dua jenis. Okay. Faedah mudah ataupun faedah compound. Okay. Ini adalah dua cara pengiraan faedah yang ditawarkan oleh sesebuah bank ataupun syarikat, tak kisah mana-mana pun. Faedah mudah ataupun faedah compound. Okay. Apa beza faedah mudah dengan faedah compound? Okay. Faedah mudah. Okay. Ini clue nota. Okay. Faedah mudah ni ialah, okay, faedah mudah ni clue-nya ialah simple je. Kadar faedah tetap untuk sepanjang tempoh.
Maksudnya dia tak berubah-ubah. Okey. Kadar faedah pada nilai yang tetap bagi sepanjang tempoh simpanan ataupun pelaburan. Okey. Inilah faedah mudah. Kalau tanya faedah mudah tu apa dia? Inilah benda dia. Iaitu kadar faedah yang tetap, nilai tetap diberikan. Okey. Sepanjang tempoh. Dia tak kisah berlaku apa-apa, itulah cara pengiraan dia. Bank tu untung ke rugi ke, itulah cara kiraan dia. Tak berubah-ubah. Okey. Berbanding dengan faedah compound. Okey. Faedah compound, okey, dia dikira, okey, kadar faedah dikira, okey, pada